Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kuliah Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, dalam perbahasan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik, jadi sambungan pada penjelasan Imam Ibn Kathir pada surah Al-Qasas ayat 33 hingga 35. Kata Imam Ibn Kathir, wal maqsudu anna Allah subhanahu lamma amara Musa alaihi salam bidhahab ila Fir'aun qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan Musa alaihi salam untuk pergi berdakwah kepada Firaun, maka Musa alaihi salam menjawab dengan memberikan satu alasan yang menunjukkan Musa alaihi salam ada kebimbangan. Qala rabbi, wahai Tuhanku, inni qataltu minhum nafsan. Sesungguhnya aku telah membunuh dalam kalangan mereka itu satu jiwa. Fa akhafu an yaqtuluni. Fa akhafu an yaqtulun. Dan aku takut mereka akan bunuh aku balik. Maknanya ini menunjukkan takut secara tabiat. Tabi'i. So, Nabi Musa alaihi salam bukan takut Firaun, bukan takut kerana Firaun tu Firaun, bukan. Tapi takut kerana apa? Takut fitnah. Baginda alaihi salam akan dihukum. Jadi ini sebenarnya tidak menjatuhkan kemaksuman atau tidak menjatuhkan ismah al-anbiya, tidak menjatuhkan kemaksuman para nabi. Takut secara tabi'i tidak menjatuhkan kemaksuman para nabi. Ini kita kena faham. Sekali orang kata Nabi Musa takut pula kan. Dia kata, sekali dia tolak pula ayat Quran kalau ikut logik dia. Dia kata, takut, Musa takut tak? Tidak. Ini menunjukkan takut secara tabi'i. Takut tabi'i ini dia bukan takut kerana takut ibadat kan. Maknanya takut, ya, kerana Nabi-Nabi dan Rasul itu manusia biasa. Nabi Muhammad SAW, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Maknanya Nabi SAW Allah perintahkan untuk mengatakan baginda adalah manusia biasa. Maknanya ada juga kebimbangan dan ketakutan pada para Nabi dan Rasul ini. Dan takut mereka itu bukanlah tak berasas kan? Berasas lah. Sebab itu Nabi Musa kata, inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. So, aku dah pernah bunuh satu jiwa dalam kalangan mereka, yakni pengikut Firaun, orang-orang Firaun. Jadi sudah tentulah aku akan dibunuh balas balik. Dia aku takut mereka bunuh aku balik. Kemudian itu alasan pertama Nabi Musa alaihi salam untuk minta keuzuran. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa kalimihi Musa alaihi salam fi jawabihi li Rabbi azza wa jalla hina amara bidhhab ila aduwi alladhi akhraja min diyari Misra فرارا من صوته وظلمه حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي ولهذا قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Jadi Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang berkenaan hambanya, rasulnya, kalimnya, yang dia berkata-kata dengannya, Musa alaihi salam, iaitu berkenaan jawapan Musa kepada Rabbnya Azza wa Jalla ketika dia diperintahkan untuk pergi berdakwah kepada musuhnya yang telah menjadi sebab dia dikeluarkan daripada negeri Mesir. Dia melarikan diri, Musa melarikan diri untuk menyelamatkan diri daripada kezaliman dan juga kebengisan Firaun. Dan ketika itu Nabi Musa memberikan alasan. Dan bukan maknanya Nabi Musa AS hendak berundur, tetapi Nabi Musa bagi alasan yang maknanya yang datang daripada diri beliau, diri baginda AS. Dan
Sebab itu yang kedua tu Nabi Musa sebut wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Itu sebenarnya jawapan kepada persoalan yang ada pada ayat sebelumnya. Maksudnya kerana Nabi Musa takut baginda alaihissalam tidak mampu untuk menjelaskan secara lebih fasih, dan sebab itu Nabi Musa kata Harun saudaraku afsahu minni, beliau dia lebih fasih daripadaku, yang ini lisannya lebih fasih, maka utuskanlah dia bersamaku untuk supaya mereka ridaan di situ maknanya mu'inan, waziran yusa'iduni, jadikan dia sebagai pembantuku, yusaddiquni, supaya mereka yang mendengar dakwah dan seruanku itu membenarkan aku. Inni akhafu an yukadzibun, sesungguhnya aku bimbang, aku takut mereka mendustakan aku. Baik, maka Allah Ta'ala menjawab permintaan Musa alaihi salam itu dengan Allah Ta'ala berfirman sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana, yakni burhana. Ya, Allah Ta'ala memberikan jawapan, maknanya Allah Ta'ala akan meneguhkan anggotamu dengan saudaramu, maknanya akan menguatkan seruanmu itu dengan apa yang kamu minta, iaitu dengan diutuskan bersamamu saudaramu, yang aku akan jadikan bagi kamu berdua itu bukti. Fala yasiluna ilaikuma ay fala yanaluna minkuma makruhan bisababi qiyamakuma bi ayatina. Maknanya mereka orang-orang Firaun itu takkan sampai memudaratkan kamu berdua, disebabkan kamu akan menunjukkan kepada mereka bukti-bukti ayat-ayat kami, kata Allah Ta'ala, bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran. Dan dikatakan juga bibarakati ayatina, dengan keberkatan yang ada pada tanda-tanda kebesaran kami itu, antuma wa manittaba'ukumal ghalibun, kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua itulah yang akan menang. Al-ghalibun, yang akan maknanya mengatasi musuh-musuh dalam kalangan orang-orang Fir'aun itu. Baik, dalam surah Taha disebutkan idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu jelaskan perintah Allah kepada Musa untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Tagha maknanya mujawazatul had. Maknanya Fir'aun itu sudah melampaui had, melampaui batas. Jadi dia mengaku dia Tuhan. Qala rabbi shrah li sadri. So Nabi Musa pun kata, minta doa. Rabbi ishrah li sadri. Wahai Tuhanku, Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah, hilangkanlah 'uqdah, maknanya lafghah. Wahlul 'uqdatan, ikatan. Yakni lafghah ni ataupun ada satu lagi istilah dia, maknanya kata Imam Ibn Kathir, asabahu fi lisanihi lafghatun bisababi tilkal jamrah allati wada'aha ala lisanihi. Yang ini lisan Nabi Musa alaihi salam itu ketika kecil baginda alaihi salam pernah meletakkan jamrah, yakni bara api, di lisannya ketika Fir'aun nak test, nak tengok Musa ini faham atau tak, ataupun tidak seperti yang dibimbangi dan ditakuti, kan. Baik, sebab itu dikatakan di sini pada pasal Imam Ibn Kathir kata ini, Imam Ibn Kathir kata di sini Fir'aun asalnya nak bunuhlah Nabi Musa, kan. Tetapi Asiyah, isterinya, ibu angkat kepada Nabi Musa AS, menghalang.
Dan dia meletak kalau kita tengok balik, ada beberapa riwayat yang sebutkan tentang peristiwa tersebut. Maknanya ketika Nabi Musa kecil, kerana Firaun dia takut dan bimbang, takut Musa ini datang daripada Bani Israel yang akan seperti yang diramalkan oleh tukang-tukang ramalan Firaun, akan ada seorang bayi, seorang budak lelaki yang akan menggoncangkan arash Firaun, hingga sana Firaun, yang akan mengalahkan Firaun. Baik. Jadi di sini disebutkan apa? Oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, war rusul innama yas'aluna bihasbil hajah. Nabi Musa minta supaya Allah Taala hilangkan ikatan yang ada daripada lisannya. Ikatan kat situ, uqdah tu maknanya lafrah. Lafrah ni Nabi Musa AS tak boleh, bukan dia gagap lah. Nabi Musa AS dia tak, lisan dia itu tak boleh sebut beberapa huruf dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Lagi ada orang kata Nabi Musa tak cakap bahasa Ibrani pula. Tu pelik. Cakap bahasa apa tak tahu. Bahasa Melayu kot. Mungkin yang dimaksud, awal-awal Ana dengar kenyataan seorang profesor tu, dia kata Nabi Musa, kitab Taurat tak diturunkan dalam bahasa Ibrani tu. Ana sangka baiklah, mungkin dimaksudkan Ibrani moden kan. Hebrew moden. Tu mungkin adalah wajah kan. Bolehlah dari sudut tu kita kata mungkinlah betul kan. Tapi kalau dia keluar kenyataan secara umum kan, maknanya kemudian sebarkan secara umum kata bukan dalam bahasa Ibrani kan, maknanya kemudian tak ada penjelasan, tu bahayalah. Sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Jami' At-Tirmizi, dalam Kutubus Sittah kan, kalau kita baca hadis-hadis yang sebut tentang Nabi memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Suryani kan, bahasa Nabi Isa, bahasa Nabi Musa AS, kitab Taurat diturun, Waraqah bin Naufal pandai menulis dan juga membaca dalam kitab membaca dalam bahasa Ibrani kan. Itu punya banyak. Jadi macam mana seorang profesor macam seakan-akan dia tak buat rujukan ataupun tak tahu asas. Jadi itu agak pelik lah. Sebab tu tak tahulah kita nak cakap lebih-lebih kan. Tapi orang panggil profesor tak apalah. Ala kulli hal, kita belajar yang kita tahu ni lah kan. Kalau dia ada bukti yang lain tak apalah, buktikanlah. Tapi cuma kalau dah ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih kan, penjelasan ulama ahli sunnah tu dah banyak kan. Dan mereka bukanlah orang yang calang-calang kan, pakar-pakar adian, muqaranatul adian ataupun ilmu adian. Kalau kita sekarang ni comparative religion kan, maknanya bukannya mereka itu orang yang tak ada akses daripada kitab-kitab terdahulu. Mereka ada. Kita ni yang lewat kan, kita ni banyak tak tahu kan. Sebab tu pelik lah. Kitab Taurat bukan dalam bahasa Ibrani kan. Pelik lah kan. Mungkin dia nak masukkan Hebrew moden kan. Okey lah kan. Sebab bahasa Ibrani yang asal tu banyak jugalah. Dah berubah dah sekarang ni dari sudut. Memang ada beza lah Hebrew moden dengan modern Hebrew dengan ancient Hebrew. Ancient Hebrew yang tu yang lama tu memang banyak berlaku perubahan. Seiring dengan perubahan yang mereka ubah kitab mereka lah. Tapi kita alhamdulillah Al-Quran Allah Taala jaga. Kalau nak menyeleweng pun yang datang menyelewengkan tafsir. Tapi Al-Quran tu sendiri terpelihara. Walaupun mereka nak seleweng tafsir pun akan ada ulama ahli sunnah yang akan bangkit menjelaskan. Tak ada masalah kan. Alhamdulillah. Cuma kita lah yang kena belajar kan. Kita yang kena belajar. Bukannya kita malas mengaji, malas belajar. Allahul musta'an. Baik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ulas ayat dalam surah Taha ayat 24 hingga 28 tu, doa yang kita selalu baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tu. Kata Al-Hasan Al-Basri, para rasul war rusul innama yas'aluna bihasbil hajah. Para rasul itu hanya saja mereka meminta sekadar hajat. Walihadza baqiyat fi lisanihi baqiyah.
Dan sebab itulah masih berbaki pada lisan Nabi Musa alaihi salam tu masih lagi ada lafrah tu, masih lagi ada uqdah tu, ikatan tu masih ada. Maknanya ketidakjelasan dalam menyebut beberapa huruf dalam bahasa baginda alaihi salam, bahasa Ibrani, masih lagi berbaki. Kerana Nabi Musa alaihi salam dia minta sekadar hajat. Wahlul uqdatan min lisani. Dia tak kata wahlul uqdatan lisani. Dia kata min lisan. Min ditab'id. Sebahagian daripada lisan tu. Sebab itu Allah hanya bagi sebahagian. Macam kan? Maknanya Al-Hasan Al-Basri sebut rasul-rasul, dia istimbat daripada sini, rasul-rasul hanya minta sekadar hajat. Ini adab para nabi. Adab akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Minta dekat Allah pun minta sekadar hajat je. Kita hari ni minta doa, minta harta seluas lautan. Punyalah apa? Tamak. Beritahu orang sekarang yang tamak manusia sekarang ni tamak. Dia nak buat apa harta seluas lautan kan? Kalau harta seluas rumah dia yang apartmen yang besar mana tu pun tak larat nak dijaga. Macam-macam. Jadi jadi tu pun tak cukup lagi. Itulah manusia ni kan. Manusia ni dia kalau bagi satu wadi, satu lembah, dia rasa tak cukup, dia tamak, dia nak lagi. Dia nak lagi satu lembah yang lain. Dia cukup, dia tengok orang lain dia nak pula ambil orang lain punya. Allah musta'an. Jadi para rasul ni menunjukkan satu contoh yang terbaik pada kita. War rusul innama yas'aluna bihasbil hajah. Para rasul mereka hanya minta sekadar hajat. Mereka bukan minta lebih-lebih. Padahal boleh je Nabi Musa minta kan, hilangkan semua uqdah, lafrah, ikatan yakni pada lisanku, bagi aku fasih macam saudaraku Harun. Tak, Nabi Musa tak minta macam Nabi Musa minta min lisani, bahagian daripada lisan. Itu istimbat daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kita ni macam tu jugalah. Kalau kita minta apa-apa pertolongan daripada orang, minta sekadar hajat lah. Kalau kata kita minta tolong sekadar hajat, jangan minta lebih. Minta pada benda yang bukan hak kita, itu tak boleh. Takut dia akan jadi jamrun min jamratil jahim. Takut dia jadi yang Nabi sebut apa, bara api neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Ini istimbat yang sangat qawi, sangat kuat daripada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Itu kan tafsir salaf ni, kekuatan dia. Baik. Dan sebab itulah Firaun telah mencela Nabi Musa alaihi salam. Walihada qala Firaun qabbahahu Allah fima za'ama annahu ya'ibu bihi al-kalim. Sebab itulah Firaun, lepas Nabi Musa pergi jumpa dengan Firaun, berdakwah kepada Firaun tu, masih lagi ada saki-baki tu. Lafrah tu, uqdah, maknanya ikatan yang pada lisan Nabi Musa AS, sebahagian lisan itu ada ketidaklancaran dalam menyebut beberapa huruf dalam bahasa baginda, bahasa Ibrani. Sebab itulah ketika Nabi Musa AS berhadapan dengan Firaun, Firaun masih lagi pelekeh Nabi Musa. Firaun kata wala yakadu yubin, kan, wala yakadu yubin, kau ni hampir tak jelas. Maknanya Firaun kata, itu dalam surah Az-Zukhruf ayat 52, yufsihu an muradihi wa yu'abiru amma fi dhamirihi wa fuadihi. Maknanya Musa ni tak boleh nak cakap betul lah, maknanya kan. Firaun kata engkau ni cakap pun tak betul lah, maknanya cakap pun tak fasih kan betul. Salah sebut kan macam tu ke, atau sebab dia lafaz ni dia bukan gagap maknanya salah sebutan. Kan kita zaman sekarang ni sebut bahasa Inggeris tak betul sikit, kita dah macam alah benda tak betul kan. Padahal orang yang tak cakap bahasa Inggeris kan punya berlambak kan, tapi mereka boleh hidup je kan. Betul, kemudian mereka sebut pun dengan slang dia orang lantak lah, apa ikut suka hati dia orang sebut bahasa Inggeris kan. Tapi kalau bahasa Arab tak betul, tak kerti bahasa Arab, dia tak rasa malu. Tapi bahasa Inggeris kalau tak boleh sebut salah bahasa Inggeris sikit, dia dah
lekeh lah kan. Tapi bahasa Arab jahil kan, tak tahu. Itu dia tak malu pula kan. Baca Quran tajwid tak betul. Tak rasa malu kan. Jadi kalau bahasa-bahasa selain bahasa Arab tu tak perlu nak malulah, kita cakap je kan. Yang penting kita faham kan. Macam apa, kalau kita ialah bahasa, bukan bahasa ibunda kita kan, mestilah ada benda, ada sebutan yang kita tak tersalah sikit, sebab kita pun bukan selalu sebut kan. Jadi itulah, kalau kita mempelekehkan orang yang salah sebut, tak kira bahasa apa, takut kita jadi macam Firaun. Tu kadang-kadang kan ada orang dia kata, alah, tak mau dengar lah, cakap pun tak fasih kan. Tak apa, cakap pun tak betul, gagap. Ini kalau dia setengah orang kan dia kata, tengok ni pendakwah sekian, tengok sedap dia cakap gini, dia buat banding kan. Jadi tak sedar, takut jadi macam Firaun yang perangai macam tu, wala yakadu yubin. Yang lebih membimbangkan bila kita jadikan alasan orang tu tak fasih, orang tu ada dia tersilap sikit cakap, ataupun bahasa dia mungkin ataupun tak berapa lancar ke apa ke sebagainya, kita risau. Dia termasuk dalam ancaman dalam hadis Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Itu takut meremehkan manusia lain. Tahu apa benda ni kan? Apa benda ni, lekeh lah macam Firaun. Tengok Nabi Musa, dia kata lekeh lah Musa ni. Maknanya wala yakadu yubin. Maknanya Musa itu tidak hampir-hampir tidak dapat menjelaskan ucapannya kan. Allah musta'an. Kemudian Musa alaihi salam pun minta dekat Allah yang doa tadi itulah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Jadikan untukku seorang pembantu dari dalam kalangan keluargaku, min ahli. Harun akhi, Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, kukuhkannya dengannya azri wa asyriku fi amri, sertailahnya dalam urusanku, kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Itu dalam surah Taha kan. Apa maksud ushdud bihi azri? Apa maksud ushdud bihi azri? Ushdud maknanya qawwini bihi wa shaddid bihi dhahri. Kuatkanlah aku dengannya. Kan? Kukuhkanlah sandaranku, zahri. Kan? Ushdud bihi azri maknanya quwwati wa zahri. Quwwati, kekuatanku, wa zahri, dan belakang yang kusandar, zahri belakangku. Maknanya maknanya menunjukkan kepada kita Musa alaihi salam sebut dengan bahasa yang mudah, maknanya kuatkanlah kekuatanku. Yang ni belakang kan, belakang maknanya zahri ni, belakang ni adalah kekuatan, tulang belakang kita ni adalah kekuatan. Belakang kita ni adalah kekuatan kita. Kalau kita tak kuat tu maknanya tak banyak benda kita tak boleh buat lah. Nak duduk tak boleh, nak bersandar tak boleh, nak jalan tak boleh. So itu maksud dia. Dalam bahasa Arab maksudnya kalau kita tengok dalam dari sudut makna azri, quwwati wa zahri. Ushdud bihi, ushdud maknanya qawwini. Aku kuatkanlah belakangku, kuatkanlah kekuatanku, sandaranku, kekuatanku. Azri yakni quwwati, kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri. Wa asyrikhu fi amri ay adkhilhu fihi. Masukkanlah, sertailah dia fi amri, dalam sya'ni, dalam urusanku, mas'alati wa qadiyati, urusanku. Maknanya dakwah lah, urusan dakwah begini. Supaya apa? Kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Supaya kami sentiasa menyucikanmu, nuqaddisuka wa nuti'uka. Kay nusabbihaka maknanya supaya kami sentiasa menyucikanmu, bertasbih.
dan mentaatimu dengan banyak katiran. Wa nadhkuraka katiran, supaya kami banyak mengingatimu. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau terhadap kami maha melihat. Subhanallah. Nabi-nabi dia tak minta dakwah untuk jadi kaya. Tak. Tapi dakwah untuk supaya kami banyak mengingatimu ya Allah. Kita hari ni jadi dakwah kerana nak kaya, mana boleh kan? Dakwah kerana nak jadi kaya tak? Dakwah kerana nak jadi popular. Dakwah kerana nak diterima orang ramai sahaja. Tak boleh, tak betul lah. Tapi Nabi Musa dengan Harun minta dakwah ni kai nusabbihaka katira, supaya kami banyak mengingati, banyak bertasbih kepadamu. Wa nadhkuraka katiran, supaya kami banyak mengingatimu. Kerana itu adalah asas keselamatan. Mengingati Allah, bertasbih. Kan? Kita hari ni minta kerana nak jawatan sekian-sekian. Ini itu saja. Tak. Dakwah bukan kerana selain itu kan. Maknanya kalau kita tengok balik, Allah Ta'ala sebut lepas tu, qala qad utita su'laka ya Musa. Sesungguhnya telah diberikan permintaanmu wahai Musa, telah diberikanlah apa yang diminta olehmu wahai Musa. Kan? Jadi Allah Ta'ala perkenankan. Maksudnya ajabnaka ila jami'i ma sa'alta, kami telah perkenankan seluruh yang kau minta wahai Musa. Wa a'tainaka alladhi talabta, kami berikan apa yang kau tuntut, kau minta. Wa hadha min wajhatihi 'inda rabbih 'azza wa jalla hina syafa'a ayyuha Allah ila akhihi fa awa ilayhi hadha jahrun 'azim. Dan ini menunjukkan kedudukan Musa alaihi salam itu di sisi Rabb Allah Azza wa Jalla, yakni kedudukan yang agung, kedudukan yang hebat ketika dia meminta syafaat agar diberikan wahyu kepada saudaranya. Maka Allah mewahyukan kepadanya. Dan ini adalah wahadha jahun azim. Dan ini adalah jah, ini kedudukan, keagungan yang agung. Qala Allah Ta'ala wa kana 'indallahi wajiha. Dalam surah Al-Ahzab ayat 69 Allah kata, dan di sisi Allah, iaitu Musa itu wajiha, maknanya mempunyai jah yang agung. Maknanya kedudukan yang agung di sisi Allah. Sebab itu bila Nabi Musa minta supaya sertai Harun sebagai pembantunya, wazir, pembantu dalam dakwah, maka Allah Ta'ala memperkenankan. Itu istinbat daripada Imam Ibn Katsir rahimahullah Ta'ala. Baik. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Itu dalam surah Maryam 54. So Imam Ibn Katsir dia bawa dalam surah Maryam ayat 54 jelaskan. Dan kami telah memberikan kepadanya daripada rahmat kami saudaranya itu Harun sebagai nabi. Allah Ta'ala rahmati Harun dengan menjadikan Harun juga sebagai nabi. Itu rahmat Allah. Baik. Dah habis waktu dah ke? Ada berapa minit lagi? Baik, ada lagi, sikit lagi. Kita sambung sikit lagi. Yang ni panjang sikit. Maknanya kita tangguh kat sini dulu. Maknanya cerita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, cerita tentang dalam perjalanan haji, tentang persoalan tentang Musa bin Imran. Maknanya tentang kisah Nabi Musa ni ada faedah yang Imam Ibn Katsir rahimahullah kemukakan berkenaan dengan riwayat Imam dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ada lagi 5 minit. Baik, jadi kisah ni panjang, jadi kita berhenti setakat ni lah. Kisah ni lanjutan daripada apa yang kita nak sebutkan ini. Baik. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.